Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kumpulan 10 yang terdiri daripada Muhammad Dania Fuad, Nordini Atirah dan saya Ahmad Syamil serta Izarul Haziq. Kumpulan kami akan membentangkan satu sastra berkaitan dengan animasi iaitu Spirited Away. Pencemaran sungai dalam animasi. Slide. Okey, yang pertama pengenalan. Hayao Miyazaki dan Spirited Away. Spirited Away adalah filem animasi fantasi yang diarahkan oleh pengarah animasi yang terkenal di Jepun iaitu Hayao Miyazaki yang diterbitkan pada 20 Julai 2001 di Jepun. Dan setiap adegan yang terdapat dalam Spirited Away ini dia diibaratkan seperti cerita Alice in Wonderland. Dan setiap bahagian filem yang kita boleh lihat terdapat seni yang halus. Dengan kewujudan watak Chihiro yang sebagai watak utama dalam cerita ini, watak ini telah membawa banyak pencapaian kepada Miyazaki. Dan filem ini telah mencatatkan rekod sebanyak 23.5 juta tontonan dan 30.8 bilion yen ataupun dalam duit Malaysia sebanyak 1 bilion lebih kurang. Dan box office bagi Spirited Away mengatasi box office Titanic di Jepun dan menjadi filem dengan kutipan tertinggi di Jepun. Sinopsis. So secara ringkasnya, filem ini mengisahkan pengembaraan sebuah keluarga apabila Chihiro bersama ibu dan ayahnya memandu ke rumah baru mereka dan mereka secara tidak sengaja masuk ke terowong misteri di bandar. Dan dalam terowong itu terdapat satu taman tema yang pelik dan terdapat zaman pertengahan yang penuh dengan makanan. Dan selepas ibu bapa Chihiro ni dia makan makanan di taman tema yang aneh ni, so mereka bertukar menjadi khinzir ataupun istilah babi. Pada masa yang sama, terdapat banyak raksasa pelik dan lutsina muncul di bandar taman tema tersebut. So tindakan yang menjadi titik perubahan dalam filem ini apabila Chihiro bertemu dengan Haku. So Haku ni dia sebagai mentor lah kepada Chihiro dalam filem ni. Dia membawa Chihiro ke jumpa Yubaba dan dia bagi tahulah peraturan dunia sihir. Dan Yubaba ni dia menukarlah nama Chihiro ni kepada Sen dan membiarkan dia bekerja di rumah mandian tersebut. Permulaan dan plot kebangkitan cerita ini selepas Chihiro kehilangan nama sebenar. Walaupun Haku memberikan Chihiro banyak sokongan dan panduan untuk hidup di dunia penuh semangat, Chihiro perlu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan ketiga-tiga klimaks ini, Chihiro yang pertama dia membantu Tuhan Sungai untuk mandi apabila dewa sungai menjadi terlalu kotor. Dan dalam kajian kami, klimaks ini adalah sangat penting lah dan menyelamatkan Haku apabila dia tercedera oleh sihir Yubaba dan bawa No Face untuk mencari rumah baru. Dalam plot terakhir, penonton boleh menikmati pemandangan keindahan apabila terdapat kereta api memandu di atas laut. Untuk menyelamatkan ibu bapanya, Chihiro menggunakan keberanian dan kebijaksanaan fikiran menjawab soalan Yubaba. Dan akhirnya dia berjaya menyelamatkan ibu bapanya. Seterusnya. Salam sejahtera semua. Saya adalah Daniel dan akan membentangkan bahagian kedua iaitu kajian lepas. Selepas pengeluaran filem, Spirited Away telah mengubah dunia animasi selamanya. Slide ini akan membincangkan bagaimana filem tersebut mempengaruhi seni animasi. Sejak 1980-an, animasi telah menjadi fenomena utama di seluruh dunia, terutamanya di Jepun. Hayao Miyazaki menjadi antara orang utama yang paling banyak menyumbang dalam industri perfilman melalui cerita dan animasinya yang menakjubkan. Di Jepun, Hayao Miyazaki dianggap sebagai ikon yang hebat dan mendapat title Godfather of Animation. Sejak penampilan sulungnya sebagai pengarah pada tahun 1979, filem kanak-kanaknya yang lembut dan aneh telah menjadi sangat popular dan menjadi ikon budaya utama.
Kecintaannya terhadap alam juga terselah dalam filem Spirited Away yang diperkuatkan oleh kepercayaan Shinto-nya. Menurut Takeyasu Ichikoji, animasi filem Jepun telah menjadi topik penyelidikan baru-baru ini kerana popularitinya, ciri-ciri trend baru dan status penyebaran teknologi maklumat yang telah muncul dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi, bagaimana Spirited Away mempengaruhi seni animasi? Menurut Manuel Hernandez Perez, Studio Ghibli sering dibandingkan kepada Walt Disney, tetapi dalam banyak cara, Miyazaki telah terbukti dapat mencipta animasi yang original dan unik. Ko Isin turut menyokong fakta ini dengan menyatakan filem ini tiba pada masa apabila animasi dilihat secara meluas sebagai genre semata-mata untuk kanak-kanak dan apabila perbezaan budaya sering menjadi penghalang kepada pengedaran global karya animasi. Filem ini dapat menghancurkan tanggapan prasangka tentang bentuk seni dan juga membuktikan bahawa sebagai sebuah filem yang dicipta dalam bahasa Jepun dengan unsur-unsur cerita rakyat Jepun yang menjadi terasnya, ia masih boleh bergema secara mendalam dengan penonton di seluruh dunia. Seterusnya, filem animasi Spirited Away menanamkan intipati moral dan pegangan agama yang kukuh kerana ia mengandungi kebanyakan motif cerita rakyat dan kuil Shinto. Kajian Fajrea Noviana mendedatkan animasi Spirited Away dapat mengajar nilai-nilai murni yang terbahagi kepada 4 kumpulan utama. Pertama sekali adalah perkara yang berkaitan dengan sendiri, iaitu ciri-ciri seperti kejujuran, harga diri, keikhlasan dan kemajuan diri. Kumpulan kedua adalah hubungan diri dengan orang lain, iaitu ciri-ciri seperti kesopanan, persahabatan dan rasa hormat terhadap jantina lain. Kumpulan ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan alam, termasuk ciri-ciri seperti hormat terhadap daya alam dan rasa tanggungjawab untuk melindungi bumi. Dan kumpulan akhir adalah perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Nilai murni seperti menghormati undang-undang, perpaduan sosial dan semangat kekeluargaan. Spirited Away juga mengaitkan hubungan alam dengan manusia. Terdapat beberapa kajian yang mengkaji tema alam dalam Spirited Away. Mayumi menyatakan terdapat pengajaran penting seperti kerumitan konflik alam sekitar, ihsan terhadap alam semula jadi dan satu sama lain dan juga ekologi. Manakala Charles Newell juga menyatakan penggunaan filem untuk meneroka Shinto, iaitu idea tentang kemuniaan, hubungan manusia dengan dunia roh dan kebimbangan Jepun moden terhadap alam sekitar. Helen McCarthy pula menyebut Miyazaki telah mereka lanskap terperinci yang subur dan ketelitian dalam menangani tema serius seperti peperangan, manusia melawan alam semula jadi dan identiti. Akhir kata untuk bahagian ini, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, animasi dan teknologi telah berkembang bersama-sama untuk menjadi lebih inklusif ke arah mendedahkan kepentingan alam semula jadi dalam pelbagai bahan dan penyelidikan. Oleh itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis filem animasi Spirited Away mengenai pencemaran sungai sebagai tema utama kajian. Itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Okey, untuk tajuk yang seterusnya adalah metodologi kajian. Next. Metodologi kajian kami adalah terdiri pada 3 bahagian. Yang pertama adalah analisis filem. Filem ini akan ditonton beberapa kali bagi memahamkan jalan cerita. Kebiasaannya, kami akan menonton filem ini secara berulang kali. Kami akan mengenal pasti babak-babak yang penting untuk dijadikan poin-poin utama bagi kajian kami. Filem akan dianalisis melalui aksi yang dilakukan dan juga teks yang diperkatakan dalam filem tersebut. Setiap aksi penting dan juga teks utama yang berkaitan dengan kajian kami akan dianalisis secara terperinci. Sampel filem ini akan dikupas dan diurai bagi mendapatkan kesan, punca dan faktor bagi pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, kumpulan kami mengambil filem sampel Spirited Away untuk dikupas menjadi bahan laporan kami.
Next. Dan seterusnya adalah carian internet. Carian internet merupakan kaedah medium yang paling senang digunakan bagi mencari sesuatu maklumat. Seperti mana yang kita tahu pun, zaman sekarang sememangnya teknologi begitu canggih. Semuanya di hujung jari. Segala maklumat tentang pengajian semuanya ada di internet. Cara melalui laman sesawang dan sosial media giat dijalankan bagi membantu kami dalam menjalankan kajian filem kami. Antara laman sesawang yang dibuka termasuklah Wikipedia bagi mencari detail-detail filem tentang Spirit Away. Selain itu, sosial media yang digunakan adalah seperti Instagram, LinkedIn dan Facebook bagi mencari isu yang berkaitan dengan filem ini. Banyak data yang diperoleh dari yang dapat menyokong data-data yang dikupas daripada filem ini, di mana syariah melalui internet sememangnya banyak membantu dalam proses kajian ini. Seterusnya. Dan seterusnya adalah rujukan artikel. Rujukan artikel, tesis dan jurnal dan buku digunakan bagi mencari data berkaitan tajuk yang kami kaji. Banyak artikel dan jurnal yang digunakan sebagai rujukan bagi mencari isu yang berkaitan dengan filem kami. Medium ini dapat mengukuhkan lagi data yang telah kami perolehi. Medium buku, artikel dan jurnal sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam pengukuhan data. Banyak kajian lepas yang boleh dikaitkan dengan tajuk yang sedang kami kaji. Banyak buku yang memaparkan kajian lepas yang berkait dengan isu pencemaran sungai dan udara yang kami kaji. Next. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkenaan hasil dan perbincangan. Okey, next. Sekarang saya akan bincangkan berkenaan punca pencemaran sungai yang ada di dalam animasi ini. Dalam animasi ini, pencemaran sungai adalah berpunca daripada pembuangan sampah ke dalam sungai. Terdapat banyak kes yang kita boleh lihat berlaku pencemaran sungai sama ada di Malaysia ataupun di luar negara yang disebabkan oleh pembuangan sampah. Satu contoh yang saya boleh berikan adalah di Sungai Petani, Kedah yang telah dicemari dengan sampah, air kumbahan dan sisa minyak, menjadikan ia sungai paling tercemar di Kedah pada Mei 2021 yang lalu. Situasi yang menjelaskan secara tidak langsung berkenaan punca ini ialah apabila Chihiro menjumpai sesuatu objek yang tersangkut pada bahagian sisi badan roh busuk itu. Apabila Chihiro dan pekerja-pekerja tempat mandian itu berjaya mengeluarkan objek yang tersangkut itu, Chihiro menyedari bahawa rupa-rupanya objek yang disangkanya duri itu adalah sebenarnya pemegang basikal. Lepas mereka berjaya menarik keluar pemegang basikal itu, banyak sampah sarap yang turut tertarik keluar bersama-sama dengan basikal itu. Selepas mereka berjaya menarik keluar sampah sarap itu, penampilan roh busuk itu bertukar menjadi naga. Bukti perbualan ini terdapat pada minit yang ke-63 dan saat yang ke-7, yang mana Chihiro berkata, macam ada duri tersangkut di tepi ni. Gambaran daripada animasi ni berkenaan dengan roh busuk adalah dia sangat berbau, berlendir dan berlumpur. Ia memberi gambaran keadaan sungai yang tercemar akibat pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Roh sungai yang terkenal itu telah dicemari dengan sampah sarap dan sisa sehingga disalah anggap sebagai roh busuk. Bukti yang menunjukkan mereka menyalah anggap ia adalah sebagai roh busuk adalah pada minit yang ke-58 dan saat yang ke-14, di mana Yubaba bertanya, roh busuk? Dan Chihiyaku pula menjawab, roh yang paling dahsyat baunya. Manakala bukti yang kita tunjukkan bahawa roh busuk itu adalah sebenarnya roh sungai yang terkenal adalah pada minit yang ke-66, saat yang ke-25, iaitu Yubaba berkata, dia adalah roh busuk yang terkenal. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan berikan penerangan berkenaan kesan pencemaran sungai dalam animasi. Pencemaran sungai, kesan pencemaran sungai yang ada dalam animasi ini ialah pencemaran bau. Pencemaran udara dalam kes ini adalah bau-bauan. Bau-bauan ini adalah datang daripada sungai yang telah tercemar dengan sampah sarap. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman awam, malahan menyebabkan ketidakselesaan kepada mereka. Kes-kes pencemaran bau yang disebabkan oleh pencemaran sungai ini, contoh yang saya boleh berikan adalah di Sungai Gong, Rawang, yang mana pencemaran bau kat situ telah menyebabkan penduduk-penduduk di situ
tidak dapat menjalankan aktiviti harian mereka. Kesan ini kita dapat kaji pada minit ke-58 saat yang ke-21 sehingga minit ke-58 hingga saat ke-44 apabila roh busuk itu pertama kali tiba di rumah Madian itu. Kaki tangan di situ cuba mengurusnya namun tindakan mereka adalah sia-sia. Para pekerja di situ juga terpaksa menghentikan aktiviti para pengunjung di tempat Madian itu. Oleh kerana baunya yang terlalu busuk, Yubaba menyuruh Sen ataupun Chihiro untuk melayaninya walaupun itu adalah pelanggan pertama mereka. Terusnya. Okay. Isu yang ketiga yang kami akan kaji adalah berkenaan kesan kemusnahan sungai. Dalam animasi ini, kesan yang kita dapat kenal pasti adalah kehilangan habitat. Kemusnahan sungai yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia ini akan menyebabkan banyak hidupan telah kehilangan habitat semula jadinya. Bukti berlakunya kemusnahan sungai di dalam animasi ini ialah pada minit yang ke-113 saat ke-57 di mana Chihiro berkata, ibu kata sungai itu ditambak untuk membina pangsa puri. Haku adalah sungai yang telah ditambak itu. Haku ni adalah roh sungai telah kehilangan identitinya dan tidak diketahui namanya kerana telah kehilangan sungai yang pernah dihuninya. Dia tiada tempat untuk pergi hingga akhirnya berakhirnya di tempat Madian itu dan tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Ada yang mengatakan bahawa Haku ni mengambil masa yang lama untuk mencari identiti sebenarnya sehingga pada akhirnya Chihiro mengingat kembali peristiwa lama yang mana dia telah jatuh ke dalam sungai itu tetapi Haku telah menyelamatkannya. Terusnya. Yang terakhir sekali apa yang kami kaji adalah berkenaan cara mencegah pencemaran sungai daripada terus berlaku. Terdapat pelbagai usaha yang kita boleh lihat, antaranya kempen Cintailah Sungai Kita yang telah diusahakan oleh pihak berkuasa dalam mengenangi isu pencemaran sungai. Dalam animasi Spirit Away ini, cara bagi mencegah pencemaran sungai daripada terus berlaku adalah melalui tindakan manusia itu sendiri. Sungai adalah nadi kehidupan kita dan merupakan satu kemudahan yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Justru wajarlah sekiranya kita bersama-sama menjaga kelestarian sungai tanpa mengunting jari kepada mana pihak. Situasi yang memberi gambaran usaha manusia itu sendiri adalah semasa Chihiro dan para pekerja di tempat Madian itu bekerjasama menarik keluar sampah sarap daripada badan roh busuk itu. Situasi ini terdapat pada minit yang ke-66 saat yang ke-17 hingga ke minit yang ke-64 saat ke-50. Kita dapat mengambil pengajaran daripada cerita ini dengan melalui tindakan Chihiro dan para pekerja itu dalam membersihkan badan roh busuk daripada terus dicemari dengan sampah sarap. Seterusnya. Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Next. Okey, antara kesimpulan daripada filem ini adalah kita perlulah menghargai sungai yang ada di bumi ini kerana ianya merupakan khazanah alam semula jadi yang menjadi sumber harian kepada manusia. Seperti mana yang kita tahu, air adalah sumber terpenting bagi manusia. Manusia menggunakan air untuk minum. Selain itu, sebagai punca tenaga elektrik dan banyak lagi. Tanpa air, manusia memang tak boleh hidup. Kita juga perlu mengambil iktibar daripada filem animasi Spirit Away agar sungai kita tidak tercemar akibat kerakusan aktiviti manusia. Kita sebagai manusia haruslah mengambil langkah proaktif bagi menyeimbangkan antara ekonomi dan alam sekitar. Kita tidak boleh mengejar untung semata-mata tetapi aspek alam sekitar kita abaikan. Berdasarkan filem ini juga, ianya berjaya menunjukkan sifat kerjasama amat penting di dalam persekitaran kerja agar dapat menjamin kualiti kerja yang bagus. Sebagai contoh dalam filem ini, kita boleh nampak watak utama Chihiro bekerjasama bersama pekerjanya yang lain untuk mengurus pelanggan yang datang ke kedai mandian air panasnya. Pihak berwajib juga perlu memainkan peranan dalam memelihara alam sekitar agar habitat hidupan sedia ada tidak terancam. Kerajaan perlu mengetatkan undang-undang berkaitan pencemaran alam di sesebuah negara bagi mengelakkan hidupan flora dan fauna terancam. Dan akhir sekali, secara keseluruhannya, filem ini mengajar kita untuk memupuk rasa cinta dan sayang kepada alam sekitar bagi mengelakkan daripada sebarang unsur pencemaran. Dari itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.